Salam sejahtera rakyat Singapura, penduduk-penduduk kawasan undi Pasir Ris Punggol. Pertama sekali, harap kita dapat menjaga kesihatan dan menjaga peraturan-peraturan untuk menghindar penularan wabak corona antara kita. Pada masa yang sama, pemerintah telah meneruskan keputusan untuk meneruskan mengadakan pilihan raya umum 2020 dalam keadaan yang kita harus memerangi wabak COVID-19 yang mungkin akan menjejas perjalanan kehidupan kita. Walau bagaimanapun, SGA tetap sudah bersedia menyahut cabaran demi kepentingan rakyat Singapura. Perjuangan kami ialah untuk sama-sama menyuarakan dasar-dasar dalam parlimen yang akan sekarang ini dikuasai oleh hanya satu parti majoriti. Harus ada keseimbangan dan mempunyai suara alternatif supaya keluhan-keluhan rakyat dapat dipertengahkan pembahasan dengan adil. Kami ingin berkongsi anda semua usulan-usulan dengan minda yang terbuka. Kita harus bekerjasama untuk menjayakan pelaksanaan kehidupan yang membawa kemanfaatan untuk semua. Pertama, mengenai pekerjaan. Anak-anak Singapura telah mencapai yang terbaik berbanding zaman dulu dalam pelajaran-pelajaran persekolahan. Setelah tamat sekolah dengan meraih ijazah sederhana atau lebih tinggi, langkah seterusnya mereka harus mendapatkan pekerjaan untuk meneruskan kehidupan duniawi. Ternyata pula sukar untuk anak-anak Singapura mendapat pekerjaan bersandar dengan kelulusan dan kelayakan yang telah diperolehi. Masa-masa itu, masa-masa lalu, kita bersaing dengan hanya orang-orang Singapura, masing-masing yang kerja keras meningkatkan pelajaran atau kursus-kursus kelayakan. Pada zaman generasi sekarang pula, dalam tamadun zaman teknologi, rakyat Singapura telah meningkatkan taraf dengan pesat dalam meraih kelayakan yang diperlukan. Namun begitu, ramai yang tidak dapat pekerjaan yang layak dan sesuai. Oleh kerana rakyat Singapura mengharungi persaingan dengan bakat-bakat warga asing yang telah diberi peluang mengisi ruang negara Singapura, tanah air kami. Kedua, caruman CPF. Masa lalu juga, kita yang sudah bekerja bertahun-tahun sekian lama dan juga telah menyumbang simpanan caruman CPF, membeli unit HDB dan mengenepikan sebahagian caruman itu untuk persaraan. Setelah mencapai umur persaraan, dasar-dasar wang CPF pula dibuat menyebabkan sukar mengeluarkannya untuk menampung sisa-sisa kehidupan persaraan. Dasar-dasar dengan meningkatkan jumlah simpanan itu dan meningkatkan umur persaraan yang lebih tinggi atas alasan bahawa kita dianggarkan boleh hidup lama. Sentuhlah hati. Tanya pada diri, adakah kita akan tahu bila kita akan mati? Kenapa harus menyekat untuk menikmati simpanan itu dalam sisa-sisa kehidupan bermaruah? Bagi generasi muda pula yang menghadapi kesukaran mendapat pekerjaan di dalam tanah air sendiri,
yang telah saya nyatakan tadi pastinya akan sukar membina simpanan caruman CPF. Lalu ia akan membawa kepada kesukaran untuk membeli unit perumahan awam iaitu HDB. Kemudian ia akan lebih sukar lagi untuk membina keluarga seterusnya dalam kehidupan. Dengan ini, ramai akan khawatir untuk berkahwin di dalam keadaan tidak menentu dan tidak stabil. Lalu ia akan berlarutan menyekat tumbuhan kadar kelahiran dan lama-kelamaan ikatan kekeluargaan akan pupus. Adakah ini akan menjadi satu-satu sebab untuk membawa masuk atau mengimport rakyat warga negara luar? Singapura tidak mempunyai sumber semula jadi untuk sumber ekonomi, tetapi rakyatlah yang menjadi sumbernya dan dasar cukai-cukai dan lain-lain yang menjadi tanggungan rakyat dalam kos sara hidup yang semakin tinggi. Singapura terbentuk dengan keharmonian berbilang kaum. Beri saya peluang pula di sini untuk menyuarakan usulan-usulan bagi kepentingan masyarakat Melayu Islam Singapura. Saya ingin menyusul kembali usulan yang telah saya bawa dalam pilihan raya 2015. Saya telah usulkan supaya sebahagian tertentu dari caruman akaun khas atau special account dari simpanan CPF diketepikan untuk menjana keperluan menunaikan rukun Islam kelima iaitu menunaikan haji. Kita boleh membentuk sistem perkiraan yang tidak sama sekali rumit untuk memberi kelonggaran bagi mengeluarkan simpanan tersebut setelah bekerja bertahun-tahun sepanjang hidup mereka. Ia adalah wajar bagi kementerian itu melihat pada sudut memberi pilihan kepada pekerja-pekerja tersebut mengeluarkan sebahagian caruman CPF untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima tanpa membebankan sebelum ia bersara. Kami juga pernah mengusulkan supaya dapat membina satu institusi untuk pelajar-pelajar madrasah peringkat tinggi atau Universiti Islam di Singapura. Banyak pelajar-pelajar madrasah yang berkelulusan cemerlang ingin melanjutkan pelajaran dan akan ke college atau universiti di luar negara seperti Timur Tengah atau yang lain-lain. Kita percaya Singapura akan menjadi satu hub antarabangsa dalam berbagai bidang integrasi dan membina ekonomi dengan pelajar-pelajar negara jiran yang ingin memasuki institusi atau universiti berkenaan. Dengan ini juga, Singapura akan diiktiraf dunia sebagai negara maju di samping kekal mengawal keharmonian berbilang kaum. Banyak lagi usulan dasar-dasar nasional dan suara keluhan-keluhan rakyat berkeseluruhannya yang akan kami utarakan. Sentuh hati, tanya diri sendiri, kenapa Parlimen perlu ada semak dan seimbang? Undilah dengan bijak. Undilah SGA. Salam hormat. Terima kasih.